minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Jadi hari ini saya bersama dengan tuan-tuan nak buat sedikit pengisian tentang zakat. Maklum, masyhur, semua orang pun tahu dan biasa dengar perkataan zakat. Dan biasa juga kita dengar zakat ini dikahwinkan bersama-sama dengan solat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau dapat saya sebutkan bahawa keseluruhannya di dalam Al-Quran itu disebutkan perihal zakat ini sebanyak lebih kurang 30 kali. Sebanyak 30 kali. Dan 27 kali daripada 30 kali itu disebutnya zakat ini bersama-sama dengan solat. Maknanya nak menunjukkan kepada kita ini tuan-tuan, betapa zakat itu adalah sesuatu yang utama dan penting. Dan Allah peringatkan banyak kali kepada kita, sama mungkin lebih lagi untuk solat, tapi digandingkan dengan solat itu adalah supaya kita ini tidak sekali-kali lalai bahawa dalam ibadah wajib kita selain daripada solat, adanya zakat yang sifatnya harian. Kalau kita lihat kepada tafsiran zakat itu sendiri, kalau disebutkan oleh ulama, yang mana zakat itu berasal daripada perkataan zakah, zai, kaf, alif taknis ataupun alif yang tak berbaris itu. Jadi zakah itu bermaksud berkah, tumbuh, bersih dan juga baik. Maknanya Allah nak kita bayar zakat supaya kita punya harta yang kita bayar tu boleh tumbuh, kemudian menjadi bersih dan ianya menjadi kebaikan bagi diri kita. Untuk faham perkara ini tuan-tuan, mungkin saya cuba menjelaskan dan menerangkan, mudah-mudahan ianya boleh memberi kefahaman yang baik kepada tuan-tuan berkaitan dengan zakat. Itu adalah maksud dari segi bahasa. Zakat itu bersih, berkah, tumbuh, baik. Tapi dari segi syaraknya, zakat ini bermaksud seperti mana yang kita juga biasa belajar dalam kelas Fardhu Ain zaman dahulu kala, disebutkan bahawa zakat ini ialah mengeluarkan harta-harta yang tertentu. Tertentu yang pertama ialah harta. Maknanya zakat ini bukan semua harta kena zakat. Rumah tak kena zakat, tanah yang berekar-ekar belum kena zakat lagi. Kemudian harta yang tertentu, zakat ini kita keluarkan atas harta yang tertentu. Harta yang tertentu yang pertama. Yang kedua, kadarnya juga tertentu. Bukan suka-suka, bukan ikut suka, bukan, kalau dalam bahasa kontrak biasa disebut sebagai lump sum. Kalau kita buat kontrak biasa kan, kita kira lump sum. Tak boleh tuan-tuan. Zakat ini ada kadar-kadar tertentu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW melalui hadisnya untuk kita keluarkan nisbah, nilai dan juga kadarnya. Kemudian selain daripada kadar yang tertentu tadi, yang ketiga tertentu ialah syarat. Maknanya harta yang nak kita zakatkan tadi dan diri kita juga yang nak menunaikan zakat itu juga ada syaratnya. Maknanya bukan semua keadaan boleh kita ini berzakat dan bukan semua keadaan harta perlu dizakatkan. Kerana harta-harta yang sifatnya bukan milkut tam ataupun milik sempurna itu tidak perlu dizakatkan. Contohnya, kita buat pinjaman ASB. Banyak kan? Banyak orang buat pinjaman ASB. Tapi sifatnya duit itu ialah pinjaman, belum lagi harta milik kekal kita. Jadi dalam keadaan duit itu belum lagi menjadi milik kekal kita, walaupun dari segi nilai simpanan itu melebihi nisabnya, maka mengikut pandangan jumhur masih lagi belum dikenakan zakat sebab dia bukan milik sempurna kita. Jadi syarat harta tadi juga tertentu. Dan yang terakhir dalam tafsiran zakat ialah golongan yang diagihkan zakat ini ataupun ditentukan haknya dalam zakat ini adalah orang-orang ataupun golongan-golongan yang tertentu. Juga bukan suka-suka kita nak agih, agak-agak kita rasa kesian jiran kita ataupun rasa simpati pada jiran kita nak agih, ataupun kita rasa di kalangan keluarga-keluarga kita ada lagi yang tak sama dengan kita. Istilahnya tuan-tuan, tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita itu penilaiannya kaca mata kita.
Mungkin kita ada kereta, ada saudara mara kita masih lagi naik basikal, jadi kita rasa dia susah, jadi kita nak bagi dia zakat. Belum tentu boleh ataupun sah dari segi hukum syarak, kerana zakat itu dia tentukan golongan yang menerima ya kepada 8 golongan saja, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Seperti mana yang kita ketahui juga bahawa zakat ini adalah rukun Islam. Rukun Islam saya dah sebut tadi bahawa rukun Islam. Tapi rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam seluruhnya ada 5. Jadi ini adalah kedudukan yang ketiga, walaupun dalam setengah hadis kedudukannya ada, dalam setengah rujukan ada menulis keempat dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada hadis yang Rasulullah sebutkan bahawa buniyal Islam ala khamsin itu, kedudukannya adalah selepas solat. Selepas Rasulullah kata syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sebagai rukun Islam yang pertama. Kemudian wa iqamis solah, mendirikan solat yang kedua, wa itaiz zakah, zakat yang ketiga. Okey. Tapi daripada walaupun kedudukannya yang ketiga, tuan-tuan semua, kalau kita lihat kepada 5 rukun Islam yang ada ini, zakatlah satu-satunya rukun Islam yang sifatnya sosial ekonomi. Dan juga kalau kita lihat dalam konteks perbahasan ataupun perhubungan yang biasa kita tahu dan kita dengar, yang dibicarakan tentang hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Zakat inilah satu-satunya rukun Islam yang sifatnya hablum minan nas. Kita dengan orang, kita apa yang kita ada dengan sesama makhluk, tapi sifatnya orang. Kalau dengan binatang, haiwan, alam sekitar, dia tak jadi zakat, tuan-tuan ya. Zakat ini kena pada orangnya. Mesti ada satu jasad yang boleh menerima zakat.